Suara keramat yang menjadi suara generasi muda, iaitu ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Perjuangan pemuda terus semarak, ucapan dasar amanat berharga. Saya dengan penuh hormatnya berjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dasuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dasar beliau bagi kali yang ketiga bagi penggal ini, sekaligus meniupkan kata-kata semangat kepada kita semua. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ayo kita genggam tangan kanan bersama. Kita dulang ke atas dan sematkan di dada. Launglah, launglah dengan semangat yang tegas, dengan suara dengan keras. Pemuda bangkit kembali. Pemuda, pemuda, pemuda. Walau taufan mulai pergi, jangan alfa dan lupa diri. Takut nanti memakan diri. Ayo, kita semua bangkit berdiri. Sambil bersumpah dan berjanji, kita pertahankan bahtera ini. Kita perkasakan wajah ini. Jangan biarkan ia tumbang. Jangan biarkan dikhianati petualang. Harganya mahal untuk digadaikan. Selagi nyawa dikandung badan, selagi itu kita terus berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa la habatin fi zulumatil ard. Wa la ratbin wa la yabisin. Illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Dan pada sisi Allah lah pemilik kunci kepada semua perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dialah yang mengetahui apa sahaja yang berlaku di daratan dan di lautan. Sehingga kan tidak ada sehelai daun yang gugur melainkan dalam pengetahuan dan ketentuannya. Dan tidak pula jatuh walau sebutir biji pun hatta dalam kegelapan malam, yang basah maupun yang kering, melainkan setiap sesuatu ditentukan dan tertulis di dalam kitab yang nyata, iaitu di Lauh Mahfuz. Yang berusaha Saudara Muhammad Hafiz Cik Mat, Pengerusi Tetap Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Izwan bin Ismail, Timbalan Pengerusi Tetap. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Naib Presiden UMNO Malaysia. Sahabat saya yang terus setia bersama saya. Yang berbahagia Saudara Syahril Sufian Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan kebetulan sudah hadir di hadapan kita Ayahanda Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Yang berhormat Datuk Seri Syamsul Anwar Dazarah. Yang berbahagia Datuk Khairiyah Tan Sri Abu Zahar. Yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad. Datuk Seri Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Datuk Asmuni Penolong Setiausaha, Saudara Johari Penolong Bendahari. Yang berhormat Syahar Abdullah, Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia.
barisan exco-exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, ketua-ketua Pergerakan Pemuda Negeri, yang berbahagia Datuk Nicole, Ketua Pemuda MCA, Saudara Tinalan, Ketua Pemuda MIC Kebangsaan, sahabat saya juga yang berhormat, yang berbahagia Profesor Madya Edwin Laimin, Ketua Pemuda PBRS, yang berhormat sahabat saya Senator IR TS Tuan Haji Khairil Nizam Khairuddin, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Syahir, Ketua Pemuda Ikatan Rakan-Rakan Kepimpinan Friends of BN, Ketua Pemuda KIMA, Ketua Pemuda IPF, Ketua Pemuda PCM dan Timbalan Ketua Pemuda Makal Sakti. Tidak dilupakan isteri tercinta Profesor Madya Dr. Irwani Abdullah. The one and only. Ayahanda dan bonda tercinta, ketua-ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian seluruh Malaysia, para perwakilan yang sedang menyaksikan persidangan ini secara maya di bahagian-bahagian seluruh negara, seterusnya para perwakilan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mulakan ucapan dasar tahun ini dengan memetik Suratul An'am ayat 59 yang begitu dalam maknanya. Bukan saja kepada diri saya, tetapi untuk kita semua. Ayat yang benar-benar menggambarkan betapa besarnya dampak dan impak setiap yang berlaku di dalam kehidupan kita. Semuanya ditentukan oleh Allah. Sama ada kita sedar ataupun dalam banyak keadaan berlaku di luar perencanaan kita tanpa terduga. Ya, siapa sangka badai COVID-19 yang melanda dunia dan negara pada waktu ini membawa kita buat julung-julung kalinya ke Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda UMNO 2020 dalam keadaan norma baru. Tiada lagi sambutan mega seperti mana kelaziman biasa. Malah perhimpunan tahunan yang diraih bagaikan pesta kerabat besar hanya mampu diatur dengan serba sederhana. Ya, siapa jangka sejak perhimpunan yang lalu kita bertemu semula kali ini dalam keadaan kita tidak lagi menjadi pembangkang. Tetapi sebahagian daripada kita kini kembali dalam kerajaan. Tidak tergapai di pemikiran, tidak terdetik di sanubari. Kerajaan Pakatan Harapan yang hanya mampu bertahan 22 bulan lantas ranap angkara berantakan berebut kuasa sesama sendiri. Ya, siapa juga jangka dua parti induk Melayu Islam yang berseteru 40 tahun lamanya akhirnya mempatrikan agenda penyatuan ummah di PWTC ini atas nama Piagam Muafakat Nasional dengan linangan air mata, syukur dan hibah. Namun siapa sangka, belum pun kering derayan air mata, belum pun reda helai tawa bersama. Kasih yang baru berputik terpaksa pula dikongsi dengan pihak ketiga. Dengan rasa berat hati, kita pasrah pilihan sahabat kita untuk bermadu walau hati rasa terluka. Semuanya ini berlaku tanpa diduga, tanpa dijangka. Yang pasti semuanya termaktub dalam kitab aturan yang ditakdirkan oleh Yang Maha Berkuasa. Sebagaimana Suratul An'am yang saya bacakan tadi. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Prinsip tawakal mengajar kita juga bukan sekadar menyerah kepada takdir ilahi semata-mata. Sebaliknya ia wajib disulami dengan ikhtiar dan dicermati dengan usaha. Malah ujian yang silih berganti perlu didepani dengan insaf, sabar dan penuh bijaksana. Demikian jugalah perihal Bahtera UMNO yang pernah diuji dengan hempasan badai yang ganas hingga hampir menenggelamkannya. Tidak sedikit juragan hatta nakhoda yang terjun meninggalkan Bahtera, mahu selamatkan diri hingga pati sanggup diketepi. Namun kita semua berbangga, saya berbangga dengan kesetiaan para pemuda di akar umbi yang sanggup melalui saat getir, harungi susah senang bersama
mempertahankan bahtera dalam tempoh hampir 3 tahun ini. Sudah tentu kita juga harus berterima kasih kepada nakhoda utama kita, Datuk Seri Presiden, atas kecekalan, atas keberanian memastikan bahtera UMNO tidak sesekali karam walau tanpa kuasa, tanpa jawatan. Bahkan terpaksa berhadapan dengan 1001 ugutan, rintangan dan tekanan. Ikrar pemuda, biarpun seganas mana gelombang menghempas bahtera, namun membujur lalu melintang patah. Tidak sesekali kita akan pernah menyerah kalah. Biar menderu ribut halilintar menerpa. Biar patah pendayung robek segala layarnya. Pemuda tetap bersama dengan kepimpinan pertahan bahtera walau terpaksa berkayuh dengan tangan hatta jari jemari sekalipun. Setuju? Rupa-rupanya roda berputar begitu pantas. Bahtera yang ditakuti karam bukan saja berjaya mengharungi badai, bahkan Tuhan takdirkan kita kembali ke puncak kuasa. Di atas keruntuhan kerajaan PH yang bersengketa dan haloba kuasa. Benarlah, kuasa yang dikecap bukan milik selamanya. Kuasa dan kepimpinan hanyalah pinjaman yang Maha Pencipta. Ingatlah firman Allah, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kuasa kepada orang yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kuasa daripada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Namun ujian kemenangan ini hakikatnya begitu mencabar sekali. Bagaikan mengulangi tragedi peperangan Uhud. Nikmat kemenangan yang dikecap seketika telah mengaburi kewarasan apabila ghanimah harta di depan mata. Hingga amanah perjuangan dan perintah junjungan mudah dilupa. Demikianlah tamsilan sirah yang bagaikan berulang. Kini ditakdirkan kita kembali berkongsi kuasa. Hanya buat seketika untuk memelihara sebuah kerajaan. Malangnya, ramai yang mula lupa diri, lupa daratan. Mungkin ada benarnya kata-kata pujangga perihal orang lupa diri ini. Ada kata-kata pujangga dia. Tak kala diulit fata morgana kuasa. Beriman di mulut, hati berlumut. Beriman di lidah, hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Tamak harta, mabuk dunia. Loba pada pangkat, lupa pada akhirat. Kemaruk puji, lupa diri. Ke tengah memfitnah, ke tepi mendengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menyumpah. Hakikatnya ujian kuasa dan harta bukanlah mudah untuk dihadapi. Saat kita sama-sama diuji jatuh kecundang, ternyata kita mampu melupakan segala sengketa lama. Kita boleh berganding bahu meniti bara. Sama-sama berdengkit-dengkit. Sama-sama merangkak mengesot. Sedikit demi sedikit menelusuri terowong sempit. Namun, tak kala kelihatan sinaran cahaya di hujung terowong. Mulalah menjelma pelbagai kelibat dan watak warga Pati yang menzahirkan warna sebenar diri. Ada yang dulunya bagai merpati dua sejoli, berpimpin tangan berpisah tiada.
Tetapi kini ibarat bunga mekar dipakai, layu dibuang. Sikap mereka ini umpama biduknya satu, nakhodanya dua. Lantaran sikap sayangkan kaki kepada terompah. Ingatlah, buruk-buruk si kayu gaharu. Seteruk-teruk pati UMNO kalau dikatakan teruk. Apabila dibakar, tetap wangi baunya. Ada juga yang dulunya sanggup berjuang bermati-matian. Pantang musuh cabar menyerang, ke kuda dipasang, jiwa raga rela dipertaruhkan. Tetapi kini dek mabuk kuasa dan harta. Taat setia tergamak digadaikan. Rumah sendiri bagaikan rumah tumpangan. Sanggup tikam belakang. Rela buka pekong di dada tak kira haluan. Bahkan biar diri menjadi gunting dalam lipatan. Lupa hakikat diri. Bahawa parti inilah yang mengangkat mereka pada kedudukan yang penuh penghormatan. Kita nak buat macam mana dengan orang ini? Kendati begitu. Saya ingin mengimbau sejarah Islam lampau yang berlaku pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib. Terpaksa berdepan dengan Muawiyah dalam peperangan Siffin yang menyaksikan umat Islam berpecah teruk kepada beberapa kumpulan besar. Perpecahan ini terjadi tidak lain hanyalah kerana wujudnya pelbagai kepentingan diri yang menguasai diri. Kumpulan pertama ialah Ahlul Qura yang kemudiannya masyhur digelar Khawarij. Satu kelompok yang berkepentingan diri, berjuang kerana mengharapkan imbuhan dan ganjaran. Kumpulan kedua adalah kelompok tentera Iraq yang ramai jumlahnya tetapi lompong perjuangan. Bahkan mudah goyah, cepat mengalah tak kala disogok tentera Muawiyah. Kumpulan ketiga pula ialah orang-orang Ansar. Biarpun kecil sahaja bilangannya, namun tetap teguh di belakang Ali, walau diuji dengan harta. Ujian bermula tak kala Khalifah Ali akur untuk berunding menamatkan sengketa. Namun ditentang puak Khawarij. Mereka mula memberontak, mengadu domba, cetus kesangsian terhadap kepimpinan Ali. Dengan slogan, La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah. Kononnya merekalah pejuang sejati menyatukan umat. Sebaliknya mereka ini sebenarnya pengkhianat, penuh retorik dengan madah berhela. Kononnya umat perlu bersatu kerana Allah, tetapi hakikatnya pepat di luar, rencong di dalam. Saidina Ali tegas membidas kata-kata ini. Apa kata dia? Kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Ungkapan yang diluahkan itu benar, cukup sedap didengar, tetapi punya maksud yang jahat. Apakah sejarah kini berulang kembali? Dinamika politik kini juga menyaksikan timbul watak-watak manusia politik seperti ini. Betul? Penuh berkepentingan dan licik bermain wayang. Ditarik dia menanduk, digiring dia menyepak. Diberi sejengkal hendak sehasta, diberi sehasta hendak sedeba, diberi madu dibalas tuba, diberi berkuku, kita pula hendak dicengkamnya. Buat mereka ini pemuda-pemuda UMNO ingin membalas dengan beberapa rangkap pantun. Ketika kuat, lembut menguntum, bicara pesona dalamnya mendomba, resam berpakat tidak menikam, gelora dusta punca sengketa. Serai malang, sekerat digusi, manisan sendiri dimakan jiran. Ramai curang menjual diri, perikatan dicari tinggalkan teman. Jika sempat menghalang belida,
ikan yang dipukat mencelah jala. Jika khianat bersarang di dada, kesatuan yang erat terpisah jua. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, segala mihnah dan ujian yang kita lalui bersama cukup menguji tahap kesetiaan kita kepada idealisme dan prinsip perjuangan. Setia kepada perjuangan bukan hanya di saat kesenangan. Setia kepada perjuangan bukan juga di waktu berkedudukan. Setia kepada perjuangan bukan juga di waktu diuji dengan serba kepayahan. Sebaliknya, setia kepada perjuangan, setia yang sejati adalah di saat kita harus membuat perhitungan besar antara mempertahankan parti biarpun menjadi lilin yang membakar diri, ataupun merelakan diri diperlakukan semahunya bak lembu dicucuk hidung oleh tuan yang mendedaknya. Mereka ini kadangkala terlupa atau buat-buat terlupa bahawa tuan dedaknya itu umpama serigala berbulu kambing. Penuh muslihat, licik tingkah olahnya. Namun, jangan ingat UMNO ini seperti kambing kecil. Merentak tidak memutus tali, berantuk tidak melambung bumi. UMNO masih punya maruah dan harga diri. Jangan cuba-cuba menjolok sarang tebuan, kerana sengatannya masih berbisa lagi. Pemuda berpendirian tegas mendesak agar barisan kepimpinan parti tidak lagi memberi muka kepada golongan-golongan ini. Jangan sesekali diberi tempat di barisan hadapan untuk mewakili parti. Malah ahli UMNO wajar menolak watak-watak hipokrit seperti ini dalam pemilihan parti. Ingat pesan Nabi, la yuldagul mu'min min hujrin wahidin marratain. Jangan sampai seorang mukmin itu dipatuk ular 2 kali. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, UMNO Presiden take note. Minta maaf, kita alu-alukan kehadiran Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri kita. Presiden, jangan saya watika. Presiden dengar tu. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, UMNO dan rakyat umpama aur dengan tebing, lagu dan irama. Tanpa rakyat, UMNO runtuh. Tanpa UMNO, rakyat lumpuh. Sebab itulah apabila rakyat susah, resah dan gelisah memikirkan dapur tak berasap, makan pakai anak-anak tersekat, dikala pandemik COVID menular membiak, pemuda mesti bangkit menggerakkan ajadah pemuda bantu rakyat. Terus terang saya ingin merekodkan betapa bangganya saya kepada anda semua. Rela berkorban wang ringgit, masa dan tenaga melalui pelbagai inisiatif khidmat bakti, terutamanya membantu mengagih bakul makanan dan program sanitasi nyakuman COVID-19 secara percuma di seluruh 191 bahagian seluruh negara. Syabas saya ucapkan. Pemuda juga mesti terus istiqamah dengan agenda pemuda juru bicara rakyat. Pemuda bersuara isu-isu rakyat without fear of favor. Betul? Seperti tuntutan air sinar tanpa syarat, lanjutan moratorium tanpa faedah tanpa syarat, kemudahan pembelajaran PDPR, capaian internet dan kebajikan mahasiswa. Bahkan kita juga menyediakan khidmat guaman percuma kepada mereka yang rasa teraniaya dengan kompaun RM10,000 yang tinggi dan tidak munasabah. Kita sedar banyak juga suara-suara sumbang, sindiran
dan perlian tajam. Namun sedikit pun tidak melunturkan semangat kita untuk terus bersuara. Betul? Ini bukan nak popular, tetapi 2 talian hotline yang kita sediakan untuk memantau isu-isu rakyat, menerima ribuan mesej orang ramai. Menandakan apa? Menandakan betapa rakyat meletakkan harapan tinggi kepada kita semua untuk membela mereka. Saya cukup terkesan dengan satu aduan yang kita terima mengenai kes seorang anak muda yang baru dapat kerja di Larut. Kesalahannya hanya kerana bertanya tentang ubat ibunya di penghadang kaca kedai mesra Petronas. Tanpa pelitup muka, tanpa scan MySejahtera. Beliau akhirnya dikompaun RM10,000. Hakikatnya ratusan aduan seperti ini yang kita terima setiap hari melalui hotline pemuda. Sebab itulah pemuda kena terus bersuara. Pemuda harus menyelami denyut nadi suara hati rakyat yang merana. Pemuda mesti menjadi penyambung lidah rakyat yang teraniaya. Itu adalah darah daging kita. Itu tradisi perjuangan kita. Tradisi UMNO membela rakyat. Jika sudah tidak sanggup bersuara untuk rakyat, usah bicara soal perjuangan. Alhamdulillah, hasil desakan semua secara berterusan melalui pelbagai medium dan cara. Banyak juga isu yang kita perjuangkan akhirnya diterima juga kerajaan. Walaupun tak sepenuhnya. Ternyata ada kalanya kelantangan itu ada bisanya. Namun, jangan sesekali mendabik dada klaim kredit. Jauh sekali untuk kita bersaing dengan sesiapa, kononnya kita sajalah juara rakyat. Kerana yang penting apa juga yang kita usahakan, matlamat akhirnya rakyat yang dapat manfaatnya. Ambillah semangat regu pemuda era 70-an, almarhum bekas ketua pemuda Harun Idris dan naib ketua pemudanya Musa Hitam, yang mempelopori idea parti dalam parti. Lantaran kelantangan dan ketegasan pemuda di zaman mereka yang sentiasa berani mengkritik. Dan yang paling penting, menjadi ejen semak dan imbang, check and balance kepada kerajaan. Seharusnya para penguasa jangan pula rasa tercabar, bahkan mudah rasa atau mudah koyak atau apabila ditegur. Sentak, kopak dan sebagainya. Mendengar dengan hati terbuka dan bersedia menambah baik demi rakyat adalah lebih baik daripada melatah atau merasa terancam lantas mengambil sikap yang keras. Ingatlah pesanan Nabi SAW. Ma min 'abdin istara'ahu Allah ra'iyatan falam yahutha binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Barang siapa di kalangan hamba yang diberikan kuasa oleh Allah untuk menguruskan hal ehwal rakyat, lalu dia tidak melengkapi dirinya dengan nasihat atau teguran, maka tidak akan merasa bau syurga. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, benar kerajaan PH sudah jatuh. Tetapi masih banyak lagi isu-isu tertunggak yang diwariskan kepada kerajaan hari ini yang belum tuntas penyelesaiannya. Pemuda ingin bertanya, apa sudah jadi dengan tuntutan rakyat mendesak ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, menyiasat segala dakwaan salah laku dan penyelewengan tabung haji? Apakah status pendakwaan dan keadilan buat Allahyarham Adib Kasim, anggota bombo yang dibunuh kejam sebagaimana dapatan inquest? Bagaimana pula status siasatan dan pendakwaan kes-kes pimpinan PH yang digugurkan atau ditarik balik, termasuk kes Banglo dan Terowong Lim Guan Eng, kes adun-adun DAP dalam aktiviti pengganas LTTE, kes Rogol melibatkan bekas adun DAP di Perak dan lain-lain. Apakah kerajaan akan terus berdiam diri terhadap tuntutan penubuhan RCI, menyiasat segala pendedahan bekas peguam negara Tommy Thomas di dalam bukunya My Story Justice in the Wilderness, yang jelas menggambarkan wujud pendakwaan terpilih, wujud campur tangan politik dalam badan pengadilan dan kehakiman, bahkan wujud penyalahgunaan kuasa dalam perlantikan hakim.
Bagaimana pula dengan kes perhimpunan pro-komunis di sebuah kolej swasta Kajang? Atau kes penyeludupan Abu Mayat Cimpeng? Mahupun isu buku teks sejarah yang dimanipulasi fakta, mengagungkan komunis hingga mengecilkan peranan polis, tentera dan anggota keselamatan negara. Semuanya ini umpama bangkai gajah yang tak dapat ditutup hanya dengan nyiru. Baunya yang semerbak pasti terpalit juga ke badan kita. Kepincangan zaman PH tidak wajar didiamkan begitu saja, betul? Kelak kita akan dikaitkan bersama. Melainkan kita rela membenarkan tanggapan dan persepsi ramai betapa roh PH sudah mulai meresap masuk ke dalam jasad perikatan. Usahlah berdalih lagi. Jangan menggunakan madah penyatuan ummah konon bagi mempertahankan kelemahan. Jangan berselindung dan bertopeng di sebalik slogan No Anwar, No DAP bagi menyembunyikan agenda pribadi mempertahankan kedudukan. Jangan diulangi perangai PH lalu yang hanya pandai menabur janji tetapi semuanya dicapatikan. Termasuk yang terbaru, undi 18 pun mula nak diroti canaikan. Jika benar dakwaan bahawa kerajaan PN kunci kepada perubahan, maka mengapakah polisi PH yang selama ini kita lawan masih lagi dikekalkan? Mengapa penganiayaan politik yang dimulakan oleh PH dahulu masih kalian teruskan? Di manakah keadilan? Apabila pemimpin UMNO yang kononnya terima peruntukan daripada sumber 1MDB didakwa. Sedangkan pengkhianat yang terima peruntukan yang serupa tidak pula didakwa. Malah terus jadi suci. Bahkan boleh diangkat pula menjadi menteri bila lompat ke parti sebelah sana. Di manakah keadilan? Jika anggota keluarga bekas Gubernur Bank Negara yang mengaku mengetahui ratusan juta wang yang dikatakan ada kaitan dengan 1MDB di dalam akaun mereka tidak pula didakwa. Sedangkan pemimpin UMNO begitu pantas didakwa ke Mahkamah Pengadilan. Jadi siapa sebenarnya yang khianat? Siapa yang tidak jujur dalam muafakat? Sekiranya ikhlas, kenapa amalan pendakwaan terpilih warisan PH masih diteruskan? Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, hakikatnya rakyat memang susah. Ramai yang hilang punca pendapatan. Ramai yang dulunya bergaji tetap dan berelang lumayan, tetapi kini terpaksa lakukan apa sahaja demi kelangsungan hidup. Ramai yang dulunya berstatus T20 kini jatuh ke M40, bahkan ada yang jatuh ke B40 hingga hidup tertekan tak keruan. Ada juruterbang Malindo yang dicutikan tanpa gaji selama setahun menghubungi saya melalui Facebook, mempromosi jualan rempeyek bersama-sama dengan 4 lagi rakan juruterbang lain yang senasib dengannya. Ada pekerja kilang mengadu tertekan, memikirkan nasib 3 orang anaknya yang perlu disara selepas kilang ditutup di Seberang Jaya. Ada seorang pemuda 30-an daripada Besut, dibuang kerja dengan pelbagai tanggungan, bawa Grab pun tak dapat nak tampung, bergantung harap pada air sinar untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan di kampung. Ada graduan yatim dari Greek Perak, mesej di Instagram saya. Beliau menjadi sandaran keluarga menyara adiknya OKU sedang ibunya terlantar sakit parah. Berkongsi resah nak bayar hutang PTPTN lagi, tetapi pekerjaan bagaikan tiada kepastian. Inilah realiti sebahagian kehidupan rakyat di bawah yang memang susah dan tertekan, betul? Dengan situasi ekonomi negara hari ini, apakah puncanya? Benar COVID-19 adalah sebahagian daripada puncanya. Benar kerajaan telah menyalurkan pelbagai pakej bantuan kepada rakyat. Tetapi mengapa begitu lambat sekali proses pemulihan ekonomi negara? Sedangkan negara jiran
yang kadar wabak jauh lebih buruk daripada kita, menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih pantas, malah menerima limpahan pelaburan. Laporan Bank Dunia dan United Nations Conference on Trade and Development melaporkan 2 minggu lalu bahawa kedudukan Malaysia jatuh tercorot berbanding negara-negara serantau ASEAN lain dari segi pelaburan asing. Dahulu kita gah di Bursa Malaysia, tetapi trend terkini pelabur luar mendadak meninggalkan pasaran saham. Sedangkan kita pernah menjadi juara pasaran saham dunia. Syarikat gergasi IT IBM menutup operasi. Toyota pula mahu memindahkan pusat operasi ke Indonesia. Tesla dan Google dilaporkan melabur berbilion ringgit ke negara jiran kita. Bayangkan betapa banyak peluang pekerjaan yang terlepas akibat pelaburan beralih arah. Bayangkan perasaan lebih 800,000 penganggur kini yang melihat saja pelaburan berlalu di depan mata. Sedangkan diri terus tertekan, tanpa kerja, tanpa pendapatan. Mujurlah, ada juga berita menggembirakan peneroka muda, Saudara Zulkarnain, rakan Amin di Felda Gunung Besaut 3, Sungkai. Dan Pok Sumail di Fekra Teratak Batu Pasir Putih. Apabila harga komoditi minyak sawit keparas tertinggi awal bulan ini, hingga mencecah RM900 setan bagi buah tandang segar berbanding hanya sekitar RM300 zaman PH. Sebenarnya, kunci kepada segala keutuhan ekonomi terletak kepada kestabilan polisi dan dasar kerajaan. Inilah prasyarat asas membina keyakinan dan meneguh kepercayaan pelabur. Ya, kestabilanlah yang memacu kesejahteraan. Kestabilanlah yang menjamin pertumbuhan ekonomi hingga mencipta pelbagai peluang pekerjaan, meningkatkan keberhasilan rakyat, membina kemakmuran, sekaligus menatijahkan keharmonian. Selama lebih 60 tahun, inilah acuan kestabilan yang begitu sebati dalam jiwa, pemikiran dan kehidupan rakyat Malaysia. Betul? Ya, model Barisan Nasional yang mewakili realiti kemajmukan masyarakat berbilang agama dan kaum dengan dipasakkan akar kekuatan keindukan parti yang mewakili bangsa teras majoriti. Inilah tunjang kestabilan sebenar yang menjamin kesejahteraan. Namun bagaimana nak stabil jika polisi-polisi warisan kerajaan PH yang ditentang dahulu masih dikekalkan? Bagaimana nak stabil bila aset-aset strategik syarikat milik kerajaan masih dijual? Bahkan banyak projek-projek infrastruktur mega pengganda ekonomi yang ada multiplier effect yang baik untuk rakyat terus dibatalkan. Rakyat wajar bertanya kepada kerajaan, khususnya Menteri paling kanan ekonomi merangkap Menteri MITI. Apa plan strategik untuk memancing pelabur masuk? Selain kesibukan beliau memancing wakil rakyat PKR masuk Perikatan Nasional. Kesana kesini jangan sekali. Nanti nanti COVID menular kembali. YB nak bersuara parlimen dikunci. Rupanya sibuk lompat parti. Kesana kesini setiap hari. Membawa dulang membeli YB. Titah tuanku tak dipeduli. Parlimen tetap dikunci lagi. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, pilihan raya akan datang adalah lebih besar gelora dan gelombangnya. Ia bakal menggoncang bahtera bukan sahaja dengan fitnah lama, tetapi juga dengan pelbagai khabar curiga. Namun, UMNO tidak boleh memasuki medan perang dengan kaki yang tempang. UMNO tidak boleh memasuki gelanggang dengan kasut yang berlubang. Justru, pemuda menggariskan 5 perkara penting sebagai pedoman dan resepi kemenangan untuk kita sama-sama menghadapi PRU akan datang. Pertama, kuasai persepsi anak muda. Kita perlu menyedari bahawa lanskap dan demografi politik negara hari ini sudah banyak berubah. Dahulu kita bergantung kepada undi ahli untuk memenangi kerusi, tetapi hari ini dengan penambahan 7.8 juta pengundi, termasuk undi 18 tahun yang tidak berparti, kita mesti segera
memenangi hati dan menguasai persepsi hingga mampu diterjemahkan ke dalam undi. UMNO mesti berani berubah dan bersedia melakukan transformasi ke arah budaya politik yang berintegriti. UMNO mesti dilihat sebagai parti yang tulus dan telus, berpegang kepada prinsip moral dan berakhlak tinggi. UMNO mesti dilihat mendekati semua lapisan pengundi, bukan hanya syok sendiri sesama ahli. UMNO mesti dipandang sebagai suara konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, biarpun menjadi lilin yang membakar diri. Barulah kita mudah diterima kembali. Kedua, calon yang segar dan diterima rakyat. Untuk UMNO diterima rakyat, terutama 47% pengundi muda yang rata-rata tidak terikat dengan sebarang ideologi maupun parti, UMNO mesti berani menonjolkan pemimpin muda yang segar, bukan sekadar pelapis, sebaliknya menjadi barisan peneraju kepimpinan negara yang baru. Maka pemuda berpendirian, calon-calon PRU akan datang, mestilah diperbanyakkan orang muda yang kompeten dan berilmu. Setuju? Diterima rakyat, bukan sekadar hero di kalangan ahli sendiri. Calon-calon juga mesti terdiri hanya mereka yang setia dan bukannya yang mudah kau tahu kepada sekutu atau mengkhianati parti sendiri. Ketiga, yakin diri, pertahan ideologi. Jangan sesekali rasa kerdil diri, inferiority. Merasakan parti ini lemah, lantas tidak mampu bersendirian. Jangan hilang harga diri. Merasakan parti ini tidak lagi ada karamah, lantas rela melutut kepada seteru, kononnya boleh menjamin kemenangan. Ya, rakyat sudah mencuba kerajaan PH selama 22 bulan. Lantaran terkesima dengan janji bulan dan bintang, termakan dengan fitnah dan hasutan kebencian. Namun akhirnya rakyat menjadi mangsa. Kerajaan yang naik menggantikan Barisan Nasional rupanya indah khabar dari rupa. Rakyat juga ditakdirkan mendapat kerajaan Perikatan Nasional yang hakikatnya rapuh dan susah nak bertahan lama. Lantaran hanyalah sekadar gabungan longgar parti-parti yang bekerjasama. Janji untuk bersama hanya buat seketika. Kerana sama-sama telah sepakat. Ingat, ini fakta penting. Semua parti-parti yang membentuk kerajaan ini pada peringkat awal telah sama-sama sepakat. Bukan untuk lama di dalam kerajaan, tetapi hanya seketika. Untuk kembalikan mandat kepada rakyat semula. Justru, pemuda mesti memahat keyakinan yang jitu bahawa kita ada jenama Barisan Nasional yang wajib dipertahankan. Inilah sahaja parti yang terbukti ada track record yang panjang. Mampu menawarkan kestabilan. Betul atau tidak? InsyaAllah, rakyat bersedia untuk menerima kita. Rakyat menanti kita menjadi kerajaan semula. Namun sudah tentu dengan citra perjuangan yang baru. Perjuangan yang lebih kudus dan wajah baru yang lebih tulus. Ya, UMNO tidak sempurna. Kerana kita semua manusia biasa yang tidak terlepas daripada noda dan dosa. Yang penting kita belajar daripada kesilapan dan jangan diulangi kepincangan yang sama. Betul? Keempat, sedia bekerjasama tanpa mencairkan prinsip. Sejak merdeka lagi UMNO tidak pernah bersendirian dalam membentuk kerajaan. UMNO lah parti yang sangat terbuka dan bersedia untuk bekerjasama dengan sesiapa. Demi rakyat, demi negara. Tetapi bukan dengan cara menggadai maruah. Bukan dengan cara mencairkan wadah. Bukan dengan cara membiarkan diri diinjak-injak muka kepalanya. UMNO adalah parti yang mendukung penyatuan demi ummah. Tetapi bukan dengan cara menghalalkan khianat
dan merelakan parti terus-menerus dicurangi dan diperkotak-katikkan semaunya. Kita juga sedar ada parti yang ditubuhkan dengan matlamat untuk menggantikan kita. Sengaja membentuk perikatan baru untuk menyisihkan barisan kita. Depan manis, belakang bak telunjuk lurus, kelengking terkait. Bercakap soal kejujuran, tapi sebenarnya dialah khianat. Bercakap soal bersih dan berintegriti, tetapi cakap tak serupa bikin. Bercakap soal perpaduan konon, tetapi dialah yang mencatur segala pemecahan. Inilah yang dikatakan oleh orang tua-tua bijaksana. Kayu bengkok masakan lurus bayangannya. Kaifa yastaqimu zillu wal'udu i'wijaja. Namun, bagaimana kepala cuba disorokkan, punggung tetap juga kelihatan. Sebab itulah UMNO jangan mudah tertipu. UMNO mesti kenal kawan dan lawan. Bak kata Timbalan Presiden yang turut bersama kita, Datuk Seri Muhammad Hassan, dalam ucapan perasmiannya tadi, beliau kata apa? Kita kena kenal kawan dan lawan. Yang mana kawan tetapi tidak makan kawan. Yang mana lawan walaupun sudah berkawan. Yang penting UMNO jangan hilang arah. UMNO mesti tegas. UMNO kena berani buat pendirian. Bak kata Tomat juga, menikam biar tembus, memancung biar putus, menggantung biar tinggi. Betul? Setuju dengan pendirian MKT? Betul? UMNO tidak pernah curang kepada kawan. Kita berpegang kepada janji dan ketetapan bersama. Hatta dalam muafakat nasional. Termasuklah kita tidak pernah setuju menganggotai hatta mendaftarkan parti Perikatan Nasional. Kita setuju bentuk kerajaan, kita tak setuju daftar parti. Walaupun akhirnya didaftarkan secara senyap-senyap, tanpa pengetahuan, tanpa persetujuan. Buat sahabat dan sekutu kita semua pas di dalam muafakat nasional. Ikhlas kami pemuda katakan, penyatuan bersama kalian adalah mimpi terindah. Suatu yang kita semua dambakan puluhan tahun lamanya. Pegang eratlah ikatan muafakat nasional ini seutuhnya. Jangan biarkan ikatan ini terlerai atau dileraikan oleh pihak ketiga, wahai sahabatku. Kerana belum tentu peluang sebegini menjelma lagi buat kali kedua. Seruan pemuda buat para kepimpinan. Berpakatlah dengan hikmah. Berundinglah tanpa helah. Bak kundur tidak melata pergi. Labu tidak melata mari. Tidak ada kusut yang tidak boleh diselesaikan. Yang penting mesti ada ikhlas, mesti ada jujur dalam persahabatan maupun persepakatan. Kami pemuda rela menjadi sebahagian daripada kudrat yang memikul jentera untuk kemenangan bersama. Namun pemuda ingin ingatkan, jangan sesekali khianat dan curang, bak duduk berkisar, tegak berpaling. Kerana kesannya kelak boleh merosakkan kesatuan dan permuafakatan kita. Kelima dan yang terakhir, perkasa jentera jauhi sengketa. Alhamdulillah,
7 PRK dan 1 PRN di Sabah yang dimenangi sebelum ini memberikan isyarat bahawa jenama BN Barisan Nasional ini masih segar di hati rakyat. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih saya kepada pemuda MCA, pemuda MIC, pemuda PBRS dan Friends of BN. Boleh bangun? Kerana mereka ini terus kekal setia bersama bahtera kita. Bahtera Barisan Nasional di kala senang, di kala susah. Harapnya kita akan terus bersama menuju ke destinasi kebangkitan. Terima kasih. Saya percaya banyak kita pelajari daripada kemenangan ini untuk kita menyusun agenda gerak pemuda sebagaimana Datuk Hasmuni sebutkan awal tadi. Bagi mempersiapkan jentera menghadapi PRU ke-15 nanti. Untuk kita sama-sama berusaha menambat kembali hati dan kepercayaan rakyat. Pemuda tidak lagi sekadar menggalas tugas-tugas tradisi. Gerak gempur hanya pasang poster bendera sahaja. Kini skuad Sabil diberikan amanah kali pertama menguruskan keselamatan. Saya ingin merekodkan ucapan penghargaan kepada Menteri Pertahanan kerana beliau sudah bersetuju untuk askar Wataniah melatih skuad Sabil kita. Dan yang terbaru, Pacaba. Laksanakanlah amanah ini dengan penuh bersemangat dan serlahkanlah wibawa kalian di mata rakyat. Utamakanlah kesatuan dan solidariti. Pertahankanlah tradisi dan institusi kepimpinan parti. Jangan mudah percaya cerita-cerita sensasi yang mencetuskan prasangka sesama sendiri. Jangan menari mengikut irama lagu dan tendangan musuh yang sentiasa mendengki. Usah hanyut dalam gelora pemilihan parti. Mula nak menyusun rakit. Mula nak mengatur cai kumpulan. Mula mengintai-ngintai peluang nak rebut kedudukan. Ingatlah, semua ini tidak ada maknanya sekiranya parti dan bahtera karam dalam medan peperangan sebenar. Fokus kepada peperangan, bukan sesama sendiri. Setuju? Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian. Sejujurnya, saya ingin merakamkan penghargaan saya setulusnya kepada seluruh jentera pemuda UMNO di segenap pelosok negara. Anda semua adalah wira-wira sebenar parti ini. Anda adalah wira yang memberi nafas baru kepada parti ini. Kalian terbukti setia bersama di saat suka dan duka. Tak kala kita mula meniti bara untuk bangkit kembali, kalian terbukti cekal dan sanggup berkorban untuk kita bersama merekayasa kebangkitan Parti Keramat UMNO ini. Kalianlah sebenarnya sumber kekuatan untuk saya terus berdiri. Tak terbayang di pemikiran, tak terbayang di imajinasi saya untuk terus bertahan sehingga ke saat ini dengan segala onak duri badai yang melanda tanpa kalian semua, rakan-rakan dan sahabat-sahabat seperjuangan sejati. Semua ini kita telah lalui bersama untuk UMNO menuju ke destinasi sebuah kebangkitan. Justru, wahai pemuda-pemuda teras kebangkitan, persiapkanlah jentera, perkemaskanlah gerak kerja bagi memenangi PRU 15 yang menjadi matlamat kita. This is our goal. This is the real battle. This is the ultimate war. Yakinlah wahai pemuda-pemudaku sekalian, selagi nyawa di kandung badan, selagi
selagi hayat diizin Tuhan, selagi kudrat menggenggam tangan, berjuanglah sehabis daya mempertahankan bahtera perjuangan. Ingat pesan keramat, dari hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Namun ikrar pemuda, bahtera keramat ini tidak sesekali kita korbankan. Ayo pemuda bangkit kembali. Jadilah obor dan penggerak kepada edisi kebangkitan ini. Jadilah penawar kepada semua kesilapan lalu. Jadilah pewaris kepada perjuangan pagi. Jadilah wira untuk UMNO kembali ke destinasi. Demi kestabilan, demi agama, demi bangsa, demi negara. Pemuda! 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 Takbir! Hidup PN! Hidup UMNO! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.